Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wa na'buduka wa na'buduka wa na'buduka. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah bi ni'matika alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, utamanya nikmat iman, amal ketaatan. Dan Allah berikan kita lagi ruang dan peluang untuk kita berada di suasana ketaatan dalam keadaan kita melakukan ketaatan. Ya, ini bermula hari kita ini maghrib dengan kita mulakan, insya-Allah mudah-mudahan dia menjadi tanda kepada menyatakan imannya ini, mengimarahkan rumah Allah dengan mendirikan solat fardu, di mana di azan dilaungkan solat ala waqtiha. Itu antara amalan yang paling Allah cintai, kata Nabi SAW. Kita melakukan amalan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menunggu masuknya waktu isyak. Antara fadilat atau amalan, kata Nabi SAW, mafhum hadis, bila kita seseorang itu menunggu masuknya dalam keadaan dia bersuci, dalam saf, dalam keadaan bersedia untuk menunggu masuknya waktu solat. Selama mana dia berada dalam keadaan itu, maka malaikat akan mendoakan rahmat atas dia dan keampunan bagi dia sepanjang itu. Dan setakat ni kalau tengok 5 waktu ni, kalau yang kita boleh bagi ruang dengan praktis untuk kita menunggu waktu solat. Dan kita hari ni mungkin kita boleh nampak bagaimana karakter manusia menunggu tawaran dan habuan sebelum bukanya kedai, promosi apa-apa, beratur panjang menunggu kan. Tapi untuk kita menunggu tawaran yang hebat, yakni solat, itu tawaran yang hebat, amalan yang utama, tiang kepada agama. Ya, mendapat apa amalan itu didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Jadi di mana keadaan kita menunggu itu memberi satu komitmen yang boleh bagi masa panjang tunggu. Kalau dekat Mekah dengan Madinah Haramain, itu dah memang suasana tu kita boleh tunggu sejam awal, 2 jam awal silap lagi bulan kan. Itikaf start daripada subuh tu lantak sampai ke isyak pun ada. Oh memang terror lah di itikaf dah. Tapi kalau di tempat kita ni, waktu bila dan time bila kita boleh bagi ni,
Yang boleh bagi kurang-kurang 15 minit, 20 minit stay tunggu. Nak nunggu masuk waktu solat. Tak lain tak bukan, itu waktu maghrib dengan isyak lah. Maghrib dengan isyak. Malah dia diletakkan antara permulaan hari. Beruntung kita permulaan hari kita duduk menunggu masuknya waktu solat fardu isyak. Kemudian kita duduk dalam majlis ilmu pula tu, kemudian didoakan oleh malaikat keampunan rahmat. Bayangkan permulaan hari saja telah hat-trick dah. Hat-trick dah tu. Inna amalu binniat, dengan niat yang betul lah. Kalau kita boleh konsisten buat perkara ini, jemaah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan dia petanda baik lah untuk kita mendapat, mudah-mudahan di sisi Allah SWT itu pandangan yang dipenuhi dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada perkara yang sukar untuk kita lakukan kalau tidak ada petunjuk Allah SWT, kalau tidak ada satu kekuatan kefahaman yang benar tentang kehidupan. Kadang waktu maghrib ni, yang mana sebelumnya asar itu sangat, orang kata apa, kritikal waktunya. Asar ke maghrib ni dengan kita balik kerja, dengan penatnya, yang nak menempuh jamnya kan. Kadang bila kita terlepas untuk kita buat persiapan permulaan hari, malah di situ juga akan menjadi petanda sama ada yang kita lakukan di siang hari itu adalah kerana Allah atau tidak. Apabila kita mampu bermula hari kita, yakni maghrib ni, dengan keadaan bersemangat. Sebab kalau kita lakukan ibadah perbuatan di siang hari itu, ibadah umum, kita pergi bekerja, berusaha lah buat apa yang telah dipertanggungjawabkan, yang bekerja dengan bekerjanya, yang berniaga dengan berniaganya. Kalaulah itu semuanya itu kerana Allah lillah, maka satu perkara yang kita akan dapat adalah bila sebut tentang ibadah, dia akan ada satu dipanggil semangat, yang dipanggil azam yang kuat. Dia akan ada satu semangat yang tidak habis. Orang buat ibadah ni membawa satu kekuatan, membawa satu semangat walaupun dia sibuk. Kalau tengok siapa yang paling sibuk, Nabi SAW. Itu yang paling sibuk, semua jawatan ada dekat Nabi. Tetapi dalam kesibukan Nabi SAW mentakbirnya, berdakwahnya, antara amalan yang Nabi SAW akan kita nampak zahir syariatnya adalah solat berjemaah dan jadi imam. Ini satu hal yang mesti kita jadikan sandaran. Bagaimana nak ukur perjalanan hidup kita? Adakah kita di siang hari tadi kita ni benar-benar kerana Allah? Kalau kerana Allah, maka ibadah itu menjadikan kita semangat untuk persiapan ibadah yang seterusnya. Apatah lagi bila asar nak masuk maghrib, maka dia akan ada satu suasana yang luar biasa sebenarnya. Sebab permulaan hari, bukan dia memang kalau ikut adat dia penat. Yang penat kan? Letih dah ni. Letih pada syariat tapi tidak pada hakikatnya. Jiwanya kuat, maka antara bila jiwa dia kuat, maka syariat dia akan teguh, kuat lah, dia akan ada semangat. Kat situ kita akan nampak. Sebab apa jemaah sekalian, di situlah duduknya. Kalau kita nak lihat bagaimana kita nak meluruskan kehidupan kita ini dengan memperbetulkan kembali kefahaman, dan di situlah duduknya kekuatan keyakinan kita. Bila faham, maka keyakinan kita itu akan membantu untuk melakukan kehidupan itu dengan panduan yang sebenar. Bila dia faham, sebagai contoh, bila dia melakukan ibadah, yang dilakukan itu walaupun nampak lahiriahnya adalah urusan dunia. Macam tadi saya di Perkeso kan, di Jalan Ampang, dan perbahasan orang beriman ni tiada istilah disuruh. Kalau tengok dalam nas, disuruh mencari harta tu tak ada sebenarnya. Tak ada. Kalau ambil nas yang qata'i, surah Al-Qasas ayat 77, yang disuruh gunakan harta untuk cari pahala. Gunakan harta untuk cari pahala. Jadi ada harta untuk apa? Untuk pahala lah. Jadi orang beriman ni, dia punya kefahaman dia adalah hidup dia untuk cari pahala, lalu pergunakan harta sepatutnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Itu dalilnya. Surah Al-Qasas ayat 77. Wala tansa nasibaka minad dunya,
Jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Jangan kamu lupakan. Dalam arti kata, bahasa dia, kalau kita makan pergi kenduri ke mana-mana ke, lepas tu orang cakap ingat-ingat orang belakang. Ingat-ingat orang belakang. Makanan sedap, dia nak sapu habis. Ingat-ingat orang belakang. Ibaratnya begitulah kalau boleh ni. Semua ni nak jadi pahala. Semua. Tak nak untuk diri lah, untuk agama semua. Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakanlah nasib kamu kat dunia tu. Apa yang kamu perlukan, sila ambil. Tapi cerita dia, ambil pun dunia itu adalah untuk agama juga. Sebab apa untuk agama? Mengikut suruhan Allah. Kita ambil rumah sebab kediaman disuruh. Bukan kerana menurut hawa nafsu nak bermewah, nak bermegah, itu dah cerita lain. Kalau dia faham ni, dia faham. Maka bila dia faham, yang akan terbentuk adalah keyakinan dia. Dan keyakinan dia akan membentuk lisan dia, percakapan dia. Dia akan membentuk percakapan yang membawa kepada bertambah-tambahnya keyakinan dia. Sebagai contoh, apabila perbahasan tadi, bila dia bekerja, dia hidup, melakukan dia sebagai satu je, adalah untuk mencari pahala. Maka apa yang dilakukan adalah, banyak akan timbul kesan dia, bila kata-katanya yang dilontarkan nanti membantu dia untuk meneruskan kehidupan. Sebagai contoh, keluar kata-kata menambah pendapatan dalam, menambah keberkatan dalam pendapatan. Sebagai contoh, dia keluar. Jadi bila dia faham keadaan ini, orang lain sibuk nambah pendapatan, tapi dia sibuk menambah keberkatan dalam pendapatan. Bila cara dia fikir begitu telah berubah mengikut apa yang telah disuruh oleh Allah, yakni menambah pahala, mencari pahala, maka beban, tekanan, keadaan dunia yang serba ajilah ni, kelang kabut, tergesa-gesa, dia tidak akan terikut-ikut. Maksud kata dia mampu mengurus takbir hidup dia mula dengan kaedah yang telah dia luruskan tadi. Dia telah faham tadi. Kalau kita lihat di sini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Imam Tirmizi. Daripada Imam Tirmizi berhadis qudsi, yang mana yaqulullahu taala, kata Allah Taala berfirman, Allah Taala berfirman, ya amada Adam, ya abana Adam, hai anak cucu Adam, tafarraq li ibadati amla sadra ghina wa asuda faqra. Luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, nescaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Dalam hadis qudsi ni, yang mana Allah SWT berfirman kepada anak cucu Adam, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Makna kata, masa yang Allah bagi, yang telah Allah amanahkan kepada kita, itu digunakan untuk ibadah, la ibadati. Dan itu memang Allah jadikan kita illa liya'budun, semata-mata beribadah kepada Allah. Baik. Maka di situ tuntutannya adalah luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Maka di sini kalau kita kaitkan dengan suasana kita bekerja tadi, siang hari kita, kalau kita katakan bahawa ianya adalah ibadah, maka di situlah datang tuntutan, yang mana apabila ada garis pandukan yang dilakukan itu ibadah, kalau benar niatnya, maka Allah akan penuhkan dada dia dengan kekayaan. Maksud kata, dia akan ada sifat qanaah, mencukupi. Itu kata keberkatan dalam pendapatan, dia mencukupi. Dan sekiranya dia tidak buat begitu, wa illam taf'al, kalau dia tak buat begitu, mana masa dia tak nampak untuk ibadah. Malah kadang-kadang dia kata ibadah ni sampingan saja, bila ada masa baru buat. Malah kadang-kadang terhalang-halang pula, sebagai contoh solat, waktu solat. Walhal waktu solat tidak pernah mengganggu urusan kerja kita, tak pernah mengganggu. Setiap kali masuk waktu solat, semua di luar waktu kerja. Kalau ikut kerja lah kan, contoh subuh, belum masuk kerja lagi, tak ada lagi lah orang masuk kerja waktu subuh, melainkan bos dan imam.
Bos dia suruh masuk waktu subuh sebab apa? Senang, aku tak nak staff aku ni tak solat subuh. Dia masuk pangkat waktu subuh. Nah ya. Tak ada. Zuhur, lunch, kita dan keluar lunch dulu. Asal lah. Itu pun dah nak balik kerja. Maghrib isyak lagi lah. Tak ganggu. Kalau nasyif malam pun bukan nak masuk malam. Dia masuk petang. Jadi tak terganggu. Tapi masalahnya waktu solat pula yang mengganggu waktu kerja kita pula. Kita pula rasa alamak. Sekarang subuh awal lah kan. Kena subuh 6.30 kacau pening ni. Jangan sampai terdetik hati, ganggu betul lah waktu solat ni. Jangan. Tinggal lagi imam bolehlah ringkaskan, itu saja. Tapi jangan sampai merasakan waktu solat tu mengganggu. Malah solat itulah yang akan meluruskan kerja kita, memudahkan seluruh urusan kita sepatutnya. Jadi waktu itu memang untuk Allah. Semua di sini nampaklah macam diberi peluang kan, luangkanlah waktumu. Sebab apa? Sebab di situ kita ada akal. Tak seperti binatang yang tak ada akal, disuruh saja. Manusia ada akal, ada pilihan, boleh buat pilihan. Maka pilihannya adalah ikut suruhan Allah. Luangkan waktumu beribadah kepadaku. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail kamu kata apa? Datuk Ismail kamu kata apa? Dia tak ada istilah masa terluang. Istilahnya dah luangkan masa. Dia tak ada istilah masa lapang, lapangkan masa. Dan dia tak ada istilah waktu itu terbiar. Dia tak ada. Di antara waktu yang tak diisi dengan kebaikan pasti akan masuk keburukan. Dia tak ada istilah waktu ni buat apa, tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa dia jadi larut. Macam itulah, sia-sia lah. Mensia-siakan waktu tanpa ada sebarang amal ketaatan, maka akan digantikan dengan keburukan. Maknanya baik buruk ni bersilih ganti. Sebab tu dengan ina'amalu biniat, itu dengan niat supaya hidup kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita niat siap-siap untuk menjadikan waktu kita ni, kita nak luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dengan niat, itu yang pertama. Kalau kita percaya buat jemaah sekalian, kita akan dapat jiwa yang kuat, kekayaan ni. Yang mana di sini dalam hadis kursi ni Allah kata apa? Amla'u sadra ghina wa asuda faqra. Yang mana Allah akan masukkan kekayaan dalam dadamu. Orang kaya ni maksudnya dia tidak perlukan kepada kebergantungan selain Allah Ta'ala. Dia akan ada kekuatan. Dia akan nampak Allah akan pimpin hati dia untuk meminta dengan yakin. Ramai orang meminta kepada Allah tetapi masih lagi berkata-kata. Minta ni dah banyak kali minta tapi macam tu juga habis. Itu habis tu tanda-tanda doa tertolak tu. Sebab apa? Ada ragu. Syarat pertama doa yakin. Jadi tak jadi bukan urusan kita. Yang penting kita kena doa dengan yakin. Jadi bila tadi kita berusaha buat kerja tak jadi ibadah, apa jadi? Wa illam taf'al. Sekiranya kita tak gunakan waktu itu untuk ibadah, maka Allah kata malaktu sadra. Sekiranya kamu tidak buat begitu, nescaya aku memenuhi dadamu dengan kemiskinan. Maka di situ wa illam taf'al mal sadra syughlan walam asuda faqra. Jika kamu tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dan tidak pula aku menutupi kemiskinannya. Ayat tadi Allah bagi kekayaan yang mana meluangkan waktu beribadah kepada Allah tu li ibadati amla'u sadr ghina wa asuda faqra, yakni Allah akan memenuhi dadanya dengan kekayaan dan menutup kemiskinan dia. Maknanya jiwa dia kuat. Allah tutup kemiskinan ni bermaksud kelemahan dia, kekurangan dia itu tertutup. Kalau ada kesilapan boleh diperbetulkan. Orang hormat dia. Orang tak pelekeh, tak perlakukan dengan sewenang-wenangnya. Tutup kemiskinan ni penting sebab ada orang dia ni dia nak tunjuk dia tu something, ada sesuatu, ada benda, tetapi akhirnya tak menutup kemiskinan dia. Akhirnya orang kata kesian dia. Tak ada satu haibah tu, tak ada. Sebab apa? Sebab di sini Allah kata
Dan jika kamu tidak melakukannya, yakni tidak meluangkan beribadah kepadaku, maka yang pertama, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Maka dadanya sibuk, dia sibuk ni sebut tak kena dah. Hati dia tak tenang, resah, tak dapat keyakinan pada Allah. Lawan kepada kecukupan tadi, keresahan, bermaksud dia tidak dapat keyakinan. Dan tidak pula aku menutupi kemiskinannya. Walam asudda faqra, maka aku tidak menutupi kemiskinannya. Maknanya begitu tadi. Dia nak jadikan harta, sebagai contoh paling mudah faham, nak jadikan harta orang, nak bagi orang hormat dia. Tapi akhirnya orang tak hormat, malah orang petikai akan pula. Kadang-kadang kita ingat dengan kedudukan kita sebagai contoh ke suami, sebagai suami. Dengan suami kita bagi, ni aku beras aku beli. Beras aku beli. Sembarang dapur aku buat, kau tunggu je. Kita ingat kita dah boleh conquer dah isteri kita tu. Lain sekali isteri pun tak hormat kita. Kenapa jadi begini? Sebab Allah tak tutup kelemahan kita. Allah tak tutup kemiskinan tu. Miskin yang bermaksud fuqara ni. Faqra ni maksudnya kelemahan tu. Allah tak nampakkan kita tu dihormati. Sebab apa? Sebab ia tidak menggunakan masa untuk beribadah. Nah, sebab itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah kita kena faham bagaimana kita nak menjadikan, nak meluruskan kehidupan dengan kata-kata kita tadi, yakni bila kita faham dengan hadis kursi ini, kemudian dengan surah Al-Qasas ayat 77 tadi, maka kita pun meluruskan balik kata-kata kita ni dengan menyatakan bahawa hidup ini macam tadi untuk mencari pahala, lalu mempergunakan harta. Dia jadi begitu. Ataupun dalam perbahasan kita yang lepas ada sentuh tentang mengakhiratkan dunia. Dia tak ada istilah dunia-dunia, akhirat-akhirat. Itu jadi sekular. Dan tak ada manusia ataupun kita orang Islam lah khususnya yang boleh terima macam tadi sebagai contoh, katalah gaji ataupun duit yang dia dapat tu 10,000. Tak ada lagi orang boleh terima macam ni. Tak apalah 5,000 ni untuk pahala, 5,000 ni untuk dosa. Tak apalah, dosa pun okey lah. Bagi-bagilah dah. Ataupun 8,000 ni pahala, 2,000 ni dosa. Tak ada. Tak ada orang sanggup terima kenyataan yang kita kata pula duit kamu ni dosa semua. Orang marah. Orang takkan boleh terima kenyataan itu sebab memang kita nak pahala. Dan kita seboleh-boleh nak yakin semua pendapatan kita tu nak jadi pahala. Semua je lah. Sebab itulah impian kita. Caranya kalau kita kata, kalau kita borak dengan kawan ke apa, kalau kita kata kita nak cari pahala, orang macam alah kau ni, dia macam dia gurau kan, duit-duit juga, pahala-pahala juga, dia cakap macam tu. Okey, kita bagilah contoh macam tadi, gaji kau 5,000 atau 10,000. Okey, 3,000 pahala, 2,000 dosa. Mana boleh macam tu pula? Alah, kata tadi pahala-pahala juga, duit-duit juga. Tu maknanya terasing. Kita nak satukan dia. Maksud bila nak satukan, jadikan tujuan kita itu satu je, mencari pahala melalui harta yang kita dapat. Itu surah Qasas 77 Allah kata, melalui harta yang aku bagi, jadikan pahala. Itulah kurniaannya, bukan harta tu. Jadi orang yang dapat harta itu belum lagi kurniaan yang sempurna, selagi mana hartanya belum digunakan untuk pahala. Sebab itu bila Nabi Sulaiman AS dikurniakan kerajaan mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di, kerajaan yang tidak tolok bandingnya, kemudian dipuji oleh Ratu Balqis tentang istananya yang megah, tersegam indah, dan dibawa pula istana Ratu Balqis di depan matanya. Depan mata Ratu Balqis Barkhia nama penasihat Nabi Sulaiman AS. Dengan sekelip mata dia, terangkat istana Ratu Balqis. Kagumlah Ratu Balqis ni, hebatlah waktu itu. Siapa yang dilanggar oleh tentera Ratu Balqis ni, habis, tak siapa boleh lawan, melainkan inilah dia Allah bagi kekuatan kepada Nabi Allah Sulaiman AS.
Apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli rabbi. Dia kata ni haza min fadli rabbi linabluwani. Nampak? Untuk menguji aku sama ada bersyukur atau kufur. Nah, makna kata harta tu belum lagi satu benda yang kita boleh senyum lagi. Senyumlah juga, tapi tak boleh senyum habis. Nanti lu tak tahu ni dia jadi syukur ke kufur ni. Dia masih lagi unconditional, dia tak tahu lagi. Sehinggalah kita gunakan untuk jalan agama, dan kita bermula dengan agama, dengan niat kerana Allah tu, untuk Allah tadi. Ni masa yang kita keluar pergi kerja ni sebenarnya masa untuk ibadah. Apa ibadah ni? Tu nafkah tu ibadah lah. Bukannya buat benda lain tu. Kerja tu nafkah lah, tu nombor satu. Lepas nafkah selesai, nafkah lah wajib lah tu, bukannya kena target pun. Sebab Islam tak pernah membebankan kita dengan dunia. Contoh, Allah jadikan air mineral ni. Punyalah hebat kejadian Allah ni. Air mineral yang harganya mampu milik lah. Semua orang tak ada isu lah tak beli air mineral ni. Kalau dilihat dengan permata, semua orang akan kagum, nakkan permata. Permata mahal kan, permata kan. Tapi Allah jadikan tak semua orang kena ada. Nampak? Benda yang menjadi tumpuan lah tu. Orang kalau boleh letak permata, kereta Ferrari kan, yang mahal tu kan. Rumah 20 bilik dia pandai. Tak tahu apa benda nak buat. Dia punya dream big. Lala sekali kuntilanak duduk, Benderawa duduk, pasal lala sekali akhirnya tak semua ada rumah. Allah tak letakkan manusia akan dapat semua, tak wajib pun. Allah tak, semua pun tak dapat. Tapi kalau air ni semua kena dapat. Keperluan asas Allah buat, menunjukkan beban tu tak ada. Allah tak bebankan kita dengan benda yang mahal, tak ada. Air ni nak minum, tak ada pun kita kena minum air. Yelah macam-macam lah boleh buat sekarang ni kan, nak sebut tak kerti. Tapi kalau tak ada air ni, tak ada semua yang lain. Maka tidak dibebankan dunia ni kena begitu begini, tidak. Tapi kalau nak, silakan, tak ada halangan. Cuma kita nak tengok ke mana hala tuju kita itu. Sebab tu dalam perbahasan hakikat kehidupan dan lisanul haq ni, kita dah masuk pada lisanul haq ni, yakni meluruskan lisan, kalam-kalam kebenaran dengan kefahaman kehidupan. Apa lisan, kata-kata yang sebenar yang sepatutnya kita kena perhatikan dalam kehidupan kita, supaya ia selari dengan kebenaran. Dan kalau kita lihat tadi sebagai contoh perbahasan, kita nak tumpukan semuanya pahala. Tidak bermakna kita meninggalkan harta. Cara nak faham mudah. Kalau kita lihat syariat zakat, rukun Islam, zakat ni dimasuk dalam rukun. Di situ pahala atau dosa lah kalau tak bayar, dosa lah. Bagi yang sampah haulnya, kita zakat fitrahnya, ada syarat je. Setakat hari ni, ni cara kita fikir. Kalau kita nak fikir macam ni, kau pahala terjamin ke dunia kita? Kan biasa kalau sebut pahala kan ibarat macam nak sebut harta juga, nak sebut juga. Tapi di sini kita akan faham syariat zakat menyebabkan harta tu ada sampai sekarang. Tak pernah tak ada harta. Zakat kan harta duit tu sampai sekarang ada. Barang makan lah sebagai contoh. Sekarang ditukarlah akad dengan bayaran kita, nak mudahkan pengurusan. Ijma' ulama kan dalam bab fatwa. Tapi nak bagi tahunya, kerana pahala harta terjaga. Sebab ada pahala lah zakat ada zaman sekarang. Harta kita ni terpelihara, ada di zaman sekarang. Tapi harta belum pasti ada pahala.
Kalau bicara bab pahala, pasti ada cerita bab harta. Di situ ada sekali perjalanan dia. Jadi masuk kata kalau kita niat untuk pahala, automatik segala masalah dunia kita akan ikut sekali. Contoh lagi, kalau kita nak faham bernapas, mestilah ada jasad sekali, mestilah badan ikut sekali. Tak ada kata bernapas tapi badan tak ada. Ni saya bernapas tak, saya badan saya tak perlulah, saya perlukan napas je lah. Itu namanya mati. Dia sebut napas bersertanya badan. Sekalilah jasad rohani dan jasmani bergerak seiring. Malah napaslah yang ke depan. Mana benda yang gaib tak nampak. Begitu pahala. Pahalalah yang akan menentukan dunia ni nasib dia di mana. Kalau kita menolak tepi perbahasan pahala ini, tahu, faham tetapi tidak jadikan keutamaan, maka bimbang-bimbang dia akan terpecah-pecah. Sebab tu nak mudahkan perbahasan, maka diluruskan balik. Untuk cari pahala, maka keluarlah kita menguruskannya. Antara contoh nafkah tadi, nak mengelakkan dosa. Padanya kalau kita buat dapat pahala, yang wajib tinggal dapat dosa. Yang wajib ni buat dapat pahala lah, tinggal dapat dosa. Itu wajib. Maka tetap urusan dosa pahala. Dalam satu hadis Nabi SAW daripada Ibnu Majah, meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW bersabda dalam bab bagaimana nak meluruskan tujuan ni jemaah sekalian. Man ja'ala humuma hamma wahidan, barang siapa yang menjadikan semua tujuannya hanya satu. Man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'adi kafahu Allah, iaitu ketika kembali kepadanya, yakni kiamat. Tujuannya satu je, kiamat, yakni nak balik kepada Allah. Dia kalau cerita bab man amana billah wal yaumil akhir wa amil salihat, dia bila kata beriman pada Allah, hari akhirat dan berbuat baik, pahala lah. Cerita tadi pahala sebenarnya akan bawa kepada akhirat, akan bawa menuju pada Allah. Bila sebut pahala, sebenarnya kita nak bincangkan nak balik jumpa Allah lah, dah mati. Ni pun dalam bab satu kefahaman tentang mati ni bagus. Bila kita faham macam ni, bagi contoh, bila kita buat satu perkara, kita ingat untuk mati. Sebab apa? Sebab bila ingat mati, semua apa yang kita lakukan di sini akan ditanya di sana. Buat di sini, tanya di sana. Sebab tu dalam perbahasan hakikat kehidupan juga, kita meluruskan dalam perbahasan dunia ni, ada orang kata dunia tak boleh buat mati. Tak buat mati ni setengah-setengah tu bawa kan, biasa tak kita dengar. Sebenarnya tak boleh buat masuk kubur, itu saja. Motor tak boleh bawa masuk kubur, kereta tak boleh masuk kubur, duit tak boleh masuk kubur, tapi bawa mati. Sebab apa bawa mati? Sebab semua ditanya, summalatus aluna yawma'izin anin na'im. Berapa duit ada, Allah tanya. Apa yang kita ada semua akan ditanya, melainkan kita masuk syurga tanpa hisap. Tu tak ditanya. Jadi semuanya satu, iaitu kembali kepadanya, yakni kiamat, yakni jumpa Allah. Maka apa kata Allah? Maka hamal ma'adi kafahullahu hamad dunya wa man tasha'abat bihil humuma fil ahwalid dunya. Maka Allah akan mencukupkan baginya keperluan dunianya, dan barang siapa yang menjadikan tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai kehidupan dunia, wa man tasha'abat bihil humumu fil ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyil awdiyatihi halak. Dan barang siapa yang menjadikan tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai kehidupan dunia, maka Allah tidak akan peduli kepadanya di lembah mana dari buminya ini ia binasa. Macam tadi perbincangan lah. Bila kita tidak menumpukan satu kepada satu tujuan, yakni dunia yang kita ada hari ini, harta, masa, semualah barang dunia ni, satu je, nak bawa balik jumpa Allah. Nak bawa balik jumpa Allah, nak matilah, pahala lah, bahasa mudahnya. Semua ni nak jadi pahala. Maka Allah kata dalam hadis ni, Allah akan cukupkan keperluan dunianya. Wahidan hammal ma'adi kafahu Allahu hamad dunya
Barang siapa yang cakap semua hal dunia ni satunya, sekarang semua ni ditanya nanti, jadi tak boleh buat main-main. Ni semua ni mesti ada dosa pahala. Dia fikir itu. Maka kalau itulah cara dia fikir, maka Allah akan cukupkan dunia dia. Tetapi barang siapa wa man tasya'bat bihil humumul fil ahwalid dunya, siapa yang jadikan tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai kehidupan dunia, dia ni niat dia, padahal niat kita ni kalau ibadah satu je lillah, tapi bercabang-cabang. Bahasa mudah ni, ini bertentang dengan kaedah yang diajar oleh barat, mas sekalian. Kita ni diajar untuk macam-macam nak kena ada. Untuk apa? Macam-macam lah tujuan dia, supaya ada macam-macam lah. Nak listkan panjang lah ceritanya. Tapi kalau fahaman dalam bab akhirat, semua yang kita ada tu satu je, pahala ke dosa. Itu sepatut perbahasan. Bukan sebab ni nak kena tukar, dia lama ni tak ikut trend lah, macam-macam cabang ni, tengok ni macam tak kelas lah. Ataupun dia punya apa saja yang dia buat itu, macam-macam dia punya kemahuan dia, tidak ikut pun keperluan dan malah tidak memikirkan hukum makam pun. Kalau dia faham hukum makam ni dua je, dosa pahala lah kalau nak mudah perbahasan. Ni dosa ke pahala? Aku beli ni dapat pahala ke buat dosa je? Dia tak ada istilah beli ni saja-saja, tak ada istilah gitu. Dalam bab kehidupan kita ni tak ada istilah saja-saja. Bab kata tadi almarhum Tuan Guru Datuk Ismail kamu kata apa? Masa ni tak ada terbiar macam gitu je. Sama ada diisi dengan kebaikan atau terisi dengan keburukan. Either one, salah satu. Sebab tu dia better tu pertembungan ni mesti diperhatikan. Sama juga dengan harta. Dibeli ni kenapa ni? Saja-saja. Saya saja tu jenuh nak menjawab. Bahasa mudah, simple lah. Buat audit, bila setiap kali audit, bila tanya barang untuk apa? Saja. Try jawab saja lagi. Memang kena lah. Tak ada istilah saja, mesti ada keperluannya untuk apa? Barang ni, ini untuk ini untuk ini. Maksudnya boleh dijawab. Kalau ikut kita punya spek mula, setiap apa sahaja barang dunia yang nak kita ada tu untuk apa? Pahala lah. Mestilah itu jawapan dia. Mana ada istilah untuk apa ni? Tahulah. Maknanya dia tak ada ilmu dalam menguruskan dunia. Ibarat macam tadilah gaji kita 10,000, tiba-tiba kita kata tak apalah, yang pahala mana? Wallahualam, tahu. Tak tahu. Kalau macam itu, buat ni atas apa? Gharar, tidak jelas. Bila berbelanja tidak jelas, melakukan satu perkara tidak jelas, maka kita buat tanpa ada pengetahuan yang baik. Mana yang baik itu? Ilmu. Maka bila begitulah perjalanan hidup kita bimbang, dia akan jatuh ke lembah kehinaan. Yang ni Allah kata, aku tak peduli di lembah mana pun engkau mati, maka Allah tidak akan peduli kepada di lembah mana dari buminya ini ia binasa. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, kesimpulan kita terus habis. Kita tutup dengan kesimpulan. Jadi kita simpulkan bahawasanya dalam kita nak meluruskan kehidupan ni dengan kefahaman yang kita telah bina, dengan mentafsirkan kehidupan dengan kebenaran, maka kita betulkan balik kefahaman, meluruskan kembali lisan kita, yang mana lisan kita ni berkata-kata selaras dengan kebenaran yang telah Allah takdirkan berlaku, iaitu apa tujuan kita dijadikan. Itulah perbahasan kita, insyaAllah. Wallahualam, kita berhenti setakat ni dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan Allah berikan kita kefahaman yang baik, insyaAllah. Mohon maaf daripada segala kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ila insana fi khusr ila alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.